Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Yusnidah dan yang berusaha Cikgu Raja Hasni. Selamat sejahtera. Nampak ada yang bukan Islam itu. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita mengaturkan kesyukuran kita yang tidak terhingga banyaknya kepada Allah Ta'ala kerana memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama berkongsi, sama-sama kecek kira, sama-sama untuk ulai balik. Sebenarnya Cikgu Yusnidah, cikgu yang hebat dah. Dia duduk ayat dah, dia duduk cerita dah. Jadi sebenarnya ini sebagai mengulang kembali. Dan kita pakatlah Cikgu Da dan Cikgu Hasni. Kalau kata ada apa-apa yang perlu ditokok tambah, boleh memberi pandangan, memberi pendapat. Begitu juga pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Cikgu nak supaya awak tidaklah dengar sedengar-dengar. Maknanya cuba berkongsi, cuba kecek, cuba bincang, cuba menyatakan apakah masalah-masalah yang kita hadapi. Sebab kita tak ada masa dah. Kita tak ada masa. Bulan 2 kita periksa. Bulan 1 percubaan. Soalan percubaan dah siap. Tunggu saja menjawab nanti. Tapi soalan itu adalah rahsia. Jadi apa yang penting bagi kita sekarang ini ialah kita pakai. Cikgu tak hebat mana, supaya biasa ya. Cikgu tak payah perkenal diri lah sebab di SMK Hamzah ini sebenarnya cikgu sudah acak kali. Mungkin pelajar tahun ni tak kenal lah. Sama ada yang 2021 ataupun 2022 kerana cikgu tidak dapat masuk ke sekolah tu kerana COVID, kerana PKP, sekolah pun baru buka. Jadi dengan permintaan Cikgu Yusnidah, dia minta tolong, maka hakikat hatinya tak berapa nak mana. Tapi kerana dia minta tolong, maka kita kena tolong. Jadi kita sama-sama tolong. Mudah-mudahan kita mampu untuk mencapai keputusan terbaik. Jadi sebenarnya bagi saya lah dan mungkin bagi cikgu lah, benda ni sebenarnya tak susah lah. Untuk dapat A ni tak susah. Untuk lulu lagi tak susah. Untuk dapat A ni memang tak susah. Jadi kita boleh belajar ni adalah untuk bagi cikgu lah. Bagi cikgu ialah memang semua orang belajar ini untuk mendapat ilmu. Tapi matlamat kita buat masa sekarang ini ialah untuk mendapat A. Itu matlamat kita. Pada ialah kita semua nak A. Kita nak dapat A. Apabila sebut dapat A, orang akan kenal pastilah kita. Apabila A pandailah. Apabila A kita mampu menguasai. Dan orang dapat A ini biasa mampu menguasai KMK ataupun mampu menguasai apa-apa pelajaran pun. Itu matlamat kita. Dan sekarang ini kita telah kenal pasti. Kita telah kenal pasti aspek-aspek yang telah keluar dan aspek-aspek yang belum keluar. Jadi di sini, inilah cara kita. Sebab dari segi ilmu, pelajar-pelajar, cikgu telah pun memberi penekanan. Telah pun memberi maklumat tentang KMK semester 1 ini. Jadi sekarang ini dalam masa 2 bulan ini, tak sampai pun 2 bulan, dan secara rumusan lah, cikgu tak tahulah untuk SMK Hamzah ini. Kalau SMK Tunku Panglima Raja, apa yang kita buat? Online, kelas PDPR, lebih kurang berapa bulan, banyak bulan. Tapi pelajar tidak mencapai matlamat. Apabila kita masuk saja sekolah, pelajar tidak dapat menguasai dengan baik. Kita tak tahu apakah punca. Kenapa pelajar tidak dapat menguasai
apa ni? Belajar secara online. Sekolah Hamzah macam mana dah? Beres ke? Online. Sama, macam kena ulas mula A sampai Z. Ya betul. Jadi banyak kena ulas semula. Tu yang menyebabkan kita sebagai cikgu lah. Tamu-tamu cikgu ni yang tidak mahir mana menggunakan kemudahan perayaan, kemudahan multimedia ni lagilah rasa kecewa. Macam cikgu dah memang dia hebat dah. Seluruh dunia, seluruh Malaysia dah berkenaan. Patut Jadi ini yang menjadi persoalan kepada kita. Tak apalah. Jadi sekarang hari ni kita kongsi. Kita kongsi dan kita cuba menghayati. Sekarang ni cikgu akan wih mudah-mudah. Begitu jugalah dengan SEM 1. SEM 3 ni memang tak usah cerita lah, mudah je. Jadi maknanya tidak sesukar mana. Dan apabila kita tengok cara pemeriksaan dan cara pelajar menghurai, kita amat meyakini apabila pelajar kita mampu. Okey. Baik, kita pergi satu persatu. Ini biasalah, cikgu pun malas nak ulang lah. Ini benda-benda lama ni. Okey, jadi yang penting belajar-belajar. Awak kena ngaji, awak kena usaha. Awak kena usaha. Kalau awak tak usaha, awak tidak belajar, maka awak tidak mencapai keputusan yang baik. Sebab tu cikgu meletakkan tagline KMK wajib A. Biar kita kenal pasti, kita mesti A. Bagaimana cara untuk mendapat A? Dia ada cara dia, kita kena belajar dan ada panduan-panduan. Biar kita letak A depan. Walaupun hakikat dalam peperiksaan itu kita dapat C. Tapi matlamat kita A. Kerana Allah menilai kita bukan di awal tapi di akhir. Kalau orang A dalam peperiksaan sebenar, dalam ujian-ujian, tapi peperiksaan sebenar pada bulan Februari nanti gagal, maka sia-sia. Jadi kalau berdasarkan falsafah ini, maknanya jika sebiji telur dipecahkan dari kekuatan dari luar, cikgu, ibu bapa, cikgu dah, cikgu raja, itu adalah kekuatan dari luar. Tetapi maka kehidupan akan berakhir. Maknanya kalau telur tu kita pecah daripada luar, habis. Tak ada anak air, tak ada lah. Tapi jika sebiji telur itu dipecahkan daripada dalam, awak sendiri yang berusaha, awak sendiri yang buat, anak ayah tu yang buat, maka pasti awak akan berjaya. Ini benda duduk. Jadi anda perlu berusaha. Yang luar cikgu dan rakan-rakan dan sahabat-sahabat itu sebagai pembantu. Baik, ini cikgu tak saya baca lah. Ini ialah pelajar ni jadi cikgu dah dapat temu duga, dapat posting, cuma tak tahu sekolah bagaimana mereka belajar. Cuma cikgu tertarik satu saja di sini. Tertarik satu dan ini wajib diambil tahu oleh pelajar. Iaitu pada ayat yang kelima. Iaitu langkah pertama yang saya ambil sebelum membaca ialah menganalisis tajuk yang sudah keluar. Menganalisis tajuk. Maka kita perlu menganalisis tajuk. Misalnya contoh. Kalau kita katakan bahawa dalam bahagian A. Bahagian A, puisi tradisional yang belum keluar ialah pantun, iaitu pantun budi sudah keluar. Maka yang belum keluar ialah pantun agama, pantun nasihat dan pantun kasih sayang. Maka kita kena tekan. Kita kena wajib tekan. Begitu juga gurindam, taat setia raja dan rakyat, wajib kena tekan. Kita kena analisis, benda ni wajib kita kena analisis. Dan soalan kita mesti tahu. Kalau kita tidak mengetahui soalan, maka habis. Asas yang paling penting ialah soalan. Asas yang paling penting soalan. Kerana segala ilmu yang ada, segala maklumat tentang cerita, segala maklumat tentang pantun, segala maklumat tentang drama, segala maklumat tentang cerpen. Awak tahu maklumat. Kalau awak tak faham soalan, out. Di situ duduk. Soalan, faham soalan dan tahu cara menjawab. Itu asas. Dan itulah yang cikgu tekankan kepada pelajar. Maknanya, langkah pertama, baca analisis tajuk yang sudah keluar untuk tahun-tahun yang sebelum. Jadi, yang sudah keluar, kurang ambil tahu. Bukan kita tak ambil tahu, kurangkan. Di sinilah cikgu akan tegas secara satu persatu nanti. Dan tulis poin hafal tu memang biasalah. Memang biasa. Ada apa nak tanya, awak tanya selalu dah. Okey. Baik, orang ni pun tak payah juga. Ini sajalah
kita nak berjaya, nak dapat 4.0, nak cemerlang, kita kena tanya, kena sign dengan orang-orang yang dapat 4.0. Kita kena tanya orang-orang yang berjaya. Ni kita nak sign dengan puak kita je. Maka sukar bagi kita untuk mencapai keputusan yang terbaik. Tak payah tanya cikgu, tak payah tanya cikgu. Tetapi cikgu mendapat respon lah daripada mana-mana cikgu berceramah bahawa pelajar kurang mendampingi cikgu. Kurang mendampingi cikgu. Sedangkan cikgu mendampingi pelajar hari-hari. Apa maksud mendampingi pelajar? Masuk dalam kelas, mengajar hari-hari. Tapi pelajar tak tanya. Pelajar tak ambil soalan, cikgu macam mana? Okey, cikgu yang saya buat macam mana? Betul tak dah? Ya, betul. Tak pernah tanya pun. Ini masalah besar. Ini masalah besar. Contohlah kalau kita kata, cikgu dah ni resepi daripada atas langit sampai ke atas muka bumi resepi. Tapi walaupun dia resepi, pengetahuan dia tahu dari segi resepi, tapi dia kena tanya juga tu guru. Dia kena buat berkali-kali untuk memahirkan setiap kuih-muih yang ingin dibuat. Ini masalah besar yang berlaku pada pelajar. Baik, untuk maklumat pelajar-pelajar lah. Untuk maklumat pelajar-pelajar, ini pengalaman kita dan pengalaman yang kita cukup-cukup kecewa lah. Ada pelajar-pelajar kita dan ini terbukti pelajar ini akan gagal. Bukan maknanya gagal, tidak berjaya masuk universiti. Tapi gagal mencapai keputusan apa yang dia nak. Contoh pelajar saya tak lepas. Dia duduk mengaji sore, pelajar semester 1, lalu ni semester 2, lalu semester 3. Dia mengaji sore, dia tak selesai dengan orang. Bukan tak selesai. Hal pelajaran dia mengaji sore. Tak bimbing saya, tak bincang dengan saya kerana matlamat dia ingin 4.0. Matlamat ingin 4.0 dan kita tahu dia adalah pelajar yang baik. Kita tahu bahawa dia adalah pelajar yang pandai. Akhirnya, result sel 1 out. Tidak mencapai 4.0. Hanya boleh 3.0 lebih-lebih. Dia menangis. Dia teriak, dia kata apa. Inilah salah satu sebab. Kerana kita tidak bekerjasama sesama rakan. Kita ingat idea kita hanya kita ingat idea kita mampu untuk mencapai keputusan yang terbaik. Sedangkan kalau ditokok tambah dengan idea buah fikiran rakan-rakan, pasti akan cemerlang. Jadi pelajar-pelajar tolong sama-sama belajar dengan rakan-rakan. Ini juga pelajar yang akan habis dah belajar. Ni bagaimana mereka belajar. Ni cikgu malah tunjuklah ni. Ni tahun depan akan habis ni. Abdullah Haimi Harun, bagaimana dia belajar. Okey, baik. Ini juga bagaimana mereka belajar. Awak tengok baca. Ada apa nak tanya-tanya. Okey, ni cikgu malah teriak lah. Cuma sebagai pengetahuan kepada anda saja. Okey, ni pun tak ayah. Ni pun capai cikgu tak masuk sebab tak ceramah. Ni kurang banyak data tak masuk setakat tahun 2018 saja, sedangkan 2019, 2020 juga pencapaian kekal berada di tempat yang terbaik. Okey. Ini pun result. Kalau awak tengok sebenarnya semester 1 anda mampu tengok. Cuma 2019 baru dia jatuh. Agak jatuh sedikit, 2020 meningkat, 2021 meningkat. Dan kalau kita tengok pencapaian sebenar pun anda mampu. Anda mampu. Yakin dan percayalah anda mampu. Okey, beres. Ini tak penting. Okey, kita pergi sini. Inilah buku. Kok mana-mana pun awak kena mahir. Awak kena mahir buku ini. Permata Sastra dan cikgu rasa semua dah ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada lagi memang orang tak tahulah. Memang awak tak ada apa-apa lah kalau tak ada lagi buku ini. Okey, ini adalah buku. Dan buku ini wajib dibaca. Di samping dengan buku-buku lain. Dan di bahagian buku ini ada. Ini contoh. Di sini peranan kita. Sebab buku ini buku induk. Biar kita catat dalam buku. Okey, contoh. Bahagian puisi. Pantun Budi keluar 2019. Maknanya kita sentiasa rujuk di sini. Okey, pantun agama, pantun kasih sayang, pantun nasihat belum keluar. Maka kita cuba fikir tahun ni insya-Allah keluar.
Kalau tak keluar, kita tidak tahu. Tetapi penekanan lebih, kita kena bagi. Okey, syair keluar dah, baru ni. Tak payah mikir. Selokor, 2015. Okey, 2015. Gurindam, 2019. 2014. Apa ni? Norma baik perhubungan suami isteri. Gurindam. Selokor 2015, Gurindam 2014, dan yang belum keluar Taat Setia Raja dan Rakyat. Maka dua aspek ini mau tidak mau perlu ditekan. Dan bagaimana nak buat? Ini kita akan bincang satu persatu. Okey. Baik. Talibun 2016, Trombo 2017-2020. Okey. Sudah berlaku perulangan. Trombo 2017, 2020 keluar. Mentera kemungkinan besar tak keluar dah. Kemungkinan besar. Jadi, kita kena mikir. Kita kena mikir maknanya tadi ialah dari segi pantun. Dari segi gurindam. Satu lagi kita kena fikir Talibun. Talibun juga kita kena fikir. Sebab dia keluar 2016. Kemungkinan akan keluar. Maka kita tengok. Talibun itu apa yang masuk? Yang masuk ialah ciri-ciri. Dan yang kedua ialah gambaran masyarakat. Gambaran tentang negeri. Maka kita tak secara tu. Maka kita cari apa lagi benda yang akan keluar berkenaan dengan Talibun. Dari segi nilai estetik ke? Estetika ke? Okey. Dari segi pengajaran ke? Maka kita kena fikir macam itu. Okey, kalau kita tengok dari segi sajuk. Sajuk semua dah keluar. Yang terakhir keluar ialah pahlawan ialah dia, dan satu sajuk telah berlaku pengulangan, iaitu sajuk pernahkah engkau mentafsir kedamaian. Sajuk pernahkah engkau mentafsir kedamaian. Maka kita tengok sini dulu. Ini cara kita nak mengaji. Cara kita nak tengok di saat-saat akhir begini. Okey, sekarang ini pernahkah engkau mentafsir kedamaian tak secara? Tinggal tengok. Katalah kalau tak kedir Allah SWT. Cikgu kata, cikgu suruh cara macam cikgu kata tak secara, tak sambil tahu. Sedangkan cikgu bercakap ini macam cikgu tahu soalan itu akan keluar, tak akan keluar. Kalau keluar macam mana? Wahai pelajar-pelajarku yang hormati sekalian. Kita kena ingat bahawa aspek sajuk ini ataupun aspek puisi tradisional ini, dia masuk dalam biasa dia papar benda. Dia tunjuk dalam soalan, dia papar dalam soalan. Maka takkanlah kita tak boleh nak mentafsir pun saja itu. Ini kata kuncinya. Maknanya kita boleh tengok, kita boleh faham, kita boleh mentafsir. Apabila kita faham maksud, maka marilah soalan macam mana pun pasti kita akan boleh jawab. Maknanya kalau anda tak boleh jawab, anda tidak faham lah. Situ duduk kita sebagai pelajar. Jadi sekarang ini kita tengok. Sajuk di titian kemerdekaan. Sajuk menyongsong arus. Dan sajuk di seorang jemaah. Di titian kemerdekaan, menyongsong arus dan seorang jemaah. 3 sajuk ini perlu ditekankan. Saya will lalu tu. Kalau nak catat. 3 sajuk ini perlu ditekankan. Okey, kita tengok apakah sajuk yang keluar. Contoh di titian kemerdekaan telah keluar 3 gaya bahasa perbandingan. Maka kita tak payah kecek lah. Tak payah fikir lah. Okey, pelajar. Cikgu tanya sikit. Okey, cuba nyatakan kepada cikgu. Apakah gaya bahasa perulangan? Tolong jawab. Cuba bunyi suara sikit. Telah jawab. Biar kita tanya dah. Kita nak tanya. Ya. Apa dia gaya bahasa perulangan? Kalau waktu tak boleh jawab, nak jawab besok macam mana? Soalan masuk gaya bahasa perbandingan. Mungkin dia akan masuk gaya bahasa perulangan. Okey, ginilah. Bagi tahu kepada cikgu, apa dia gaya bahasa perbandingan? Tolong jawab seorang. Sudah. Kadang depan sepak cikgu harus pergi dah. Memang kita sepak dah. Maknanya ni, cikgu dah
dan cikgu Raja, ini tanda-tanda tak boleh nak jawab esok dah ni. Oh, nak jawab gitu pun tak boleh duduk. Pas nak jawab esok macam mana? Ha. Dan tolong jawab sore. Tak si jawab. Cikgu kecek sore lah. Tak apalah cikgu kecek sore pun. Maknanya kita dah tengok apa ni? Saja di titian kemerdekaan apa ni? Dia telah masuk tadi berkenaan dengan gaya bahasa. Okey. Gaya bahasa perbandingan, message. Maka kita tu secara dah lah. Kita cara benda-benda lain. Estetik. Soalnya dia akan masuk estetik ataupun keindahan. Estetik bahasa dan sebagainya. Maka kita kena tengok begitu. Begitu juga katakanlah kita jangka saja seorang jemaah. Seorang jemaah dia keluar 2016. Mungkin akan menjelma. Apakah dia masuk dalam bahasa? Dia masuk pemikiran. Gambaran hidup kemanusiaan. Maka kita tak secara gambaran hidup kemanusiaan. Kita tak secara pemikiran. Pemikiran itu sebenarnya maksud saja. Cuma dia ayat pemikiran. Pemikiran ni apakah perkara yang diluahkan oleh penyaja. Di sini kita kena teka. Ni kita kena tulis dalam buku kita. Kerana ini kitab induk. Ini kitab induk. Okey, katakanlah ini yang menjadi persoalan besar dalam prosa. Tapi prosa kita tak boleh pelik. Sebab prosa hanya ada 5 sahaja. Hikayat Hang Tuah ada 24. Cerita binatang, pelanduk ada 1. Sastra agama ada 1. Sastra ketatanegaraan ada 1. Dan kalau kita tengok masuk setiap masa. Maka di sinilah kita perlu melihat apakah perkara-perkara yang akan menjelma, yang akan disoal kepada kita. Jadi kita tengok, inilah. Dan kalau masuk pun benda ini, contoh kalau kita kata, tahun ini kita jangka hikayat Hang Tuah bab 19. Okey, hikayat Hang Tuah bab 19. Okey, jadi baru ni masuk hikayat Hang Tuah bab 7. Hikayat Hang Tuah bab 7. Hikayat Hang Tuah bab 7 masuk tahun 2021. Masuk tahun 2019 dia gabung. Dah. Tahun 2017 bab 7. Tahun 2015 bab 7. Kebanyakannya bab 7. Maka tahun ini masih kita menjangkakan akan menjelma ialah hikayat Hang Tuah bab 19. Sebab inilah perkara-perkara yang kita perlu. Dan satu lagi yang belum keluar ialah Tajus Salatin. Tajus Salatin. Iaitu berkenaan dengan menteri yang belum keluar. Jadi inilah perkara yang kita kena tekan. Ini asal. Mana mungkin pelajar-pelajarku anda akan ngaji semua. Memang anda belajar semua. Tapi di saat akhir yang anda perlu tekan. Apa? Begitu juga cerpen. Cerpen kalau kita tengok, telah berulangnya cerpen usia emas telah berulang. Di sebalik sirap mana telah berulang. Maka yang belum lagi, anak-anak bergelimpangan dan yang kita jangka ialah mitos secekok kertas tisu. Mitos secekok kertas tisu, anak-anak bergelimpangan. Yang lain tu, kita kurangkan penekanan. Bukan kata tak belajar. Kita belajar. Yang kita tekan ini, maknanya kalau masuk ini, anda akan mendapat jawab dengan terbaik. Itu matlamat kita. Dan satu lagi lah cerpen. Jadi cerpen ini, kita lebih menekankan kepada mungkin mesej, mungkin perwatakan Asia-Samiah. Ini aspek-aspek. Jadi sepatutnya, awak kena tengok. Awak kena kenal pasti. Cikgu nak tanya, pelajar tanda dok gini dalam buku? Tanda ke dok? Tok kecek weh. Tak sejawab weh. Kita tok kecek kena pergi atas sekolah pendidikan khoh Faiz ni jawab tanda. Ada dijawab kok ni cek. Tanda. Jawab kok cek. Okey, beres. Baik. Ini.
Kita pergi kepada motivasi sedikit. Jadi untuk kita cemerlang, yang pertama sekali kita ngaji biar betul-betul kerana Allah. Bukan kerana orang lain. Biar kerana Allah. Nombor satu kerana Allah. Nombor dua kerana kedua ibu bapa kita. Itu asasnya dalam kita belajar. Apabila kita buat kerana Allah, kita akan ngaji betul-betul. Kalau kita kerana ibu bapa kita, contoh. Kalau ibu bapa kita tak bagi duit, mungkin kita tak belajar. Situ duduk. Belajar tu kerana Allah. Allah yang perintahkan kepada kita. Yang kedua ialah kita memahami tanggungjawab kita. Kita faham akan tanggungjawab kita. Gapo tanggungjawab kita lah ni belajar. Maka belajarlah. Yang ketiga melaksanakan dengan jujur. Buat latihan. Cikgu tak suruh pembuat. Cikgu tak arah pembuat. Bagi kepada cikgu. Bagi kepada cikgu. Sedia berkorban. Awak kena berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban wang ringgit. Dan yang ketiga, yang kelima ialah istiqamah. Buat semua. Macam kita makan nasi lah. Kita makan semua. Macam cikgu daya tak makan sebab dia daya. Dia nak daya. Daya pun. Daya kena tiup kangi rebah. Rugi cikgu daya kita makan dulu. Saja ya selingan untuk menceriakan suasana. Istiqamah. Buat semua. Dan kita sebagai hamba kena bertawakal lah. Jadi kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu sastra. Kena ada pengetahuan sastra. Kena usaha. Ilmu ada tak usaha. Soalan tak tengok. Habis. Kita nak jawab macam mana. Asas yang paling penting ialah kita kena tengok soalan. Itu perkara yang amat penting. Lepas tu berdoa dan bertawakal. Okey. Cikgu belajar kerana cikgu tak ada. Belajar kerana cikgu tak ada. Belajar kerana cikgu? Kerana cikgu tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Kita kira kerana Allah. Lepas tu Allah nombor satu. Lepas tu dia akan pergi kepada cikgu lah. Ada kau belajar kerana cikgu? Dia takut cikgu dia belajar. Mungkin juga. Ataupun kerana cikgu tu sweet ke, cikgu tu cantik ke, dia belajar. Macam cikgu Raja Hasni lah, dia baik. Budak dia cikgu Snida kat budak kecil sama. Ada. Macam saya ni memang cikgu Gana. Tapi baik juga. Pelajar, awak belajar kerana apa? Acik jawab mari. Cikgu duk kecek so ke? Acik jawab deh. Pak kau siapa kau? Lah ke cikgu gue ni. Okey. Untuk cemerlang kita perlu mantap. Mantap ni kau kuat gagah. Gagah perkasa, mantap. Orang lemah mana boleh berjaya? Orang lemah makan nasi pun tak habis pinggir. Kalau kita kata otak mantap, contoh kita tak sihat, makan nasi pun tak habis. Jadi kita perlu mantap. Mantap ini pertama memelihara masa. Masa kita kena jaga, kita kena buat, kita kena ikut masa yang kita tetapkan. Dan yang kedua ialah akhlak. Akhlak kita kena mulia. Dan biasanya orang tak akhlak mulia ni tak berjaya dah, tak berjaya. Akhlak kena mulia. Yang ketiga N, niat yang ikhlas. Biar kita ikhlas. Kita nak gapo kita ngaji, nak ilmu. Nak 4.0, nak ikhlas dan tidak bertangguh. Tidak bertangguh. Buat. Ni dah nanti dulu nak baca buku lambat lagi besok. Nanti dulu nak baca buku lambat lagi besok. Maka habis. Tidak bertangguh. Dia jangan kita bertangguh. Okey, macam kita nak buang air lah. Kita nak buang air besar, kau buang air kecil kau. Tak ada orang bertangguh. Tak ada orang bertangguh. Tak apalah, biar dulu. Mana boleh. Itu. Jadi kita jangan bertangguh. Yang kelima ialah amanah. Dan yang keenam ialah proaktif. Kita kena aktif. Maknanya kita kena cuba sedaya upaya. Kena proaktif. Kena cepat. Kena tanya cikgu. Kena berjumpa cikgu. Biar ni cikgu dah ambil ni untuk dia buat motivasi kepada pelajar-pelajar. Satu lagi. Kita buat ni dulu. Yang pertama. Tip untuk cemerlang. Sama ya. Cuma cikgu tambah-tambah. Tambah-tambah. Nampak ada rasa benda yang baik, kita tambah. Yang pertama, kerap berjumpa cikgu. Kita nak cemerlang, kita kena jumpa cikgu. Jumpa cikgu. Kekurangnya paling malas. Jumpa cikgu.
Tengok muka cikgu tak apa dah. Jumpa cikgu minta coklat dengan cikgu tak apa dah. Kurang-kurang. Jumpa cikgu. Ni dah. Apa awak tak jumpa dengan cikgu? Berjumpa tanya berkenaan dengan secara kerana ilmu itu berada dengan cikgu. Ilmu itu berada dengan cikgu sekarang ni ilmu. Jadi kalau awak tak berjumpa, maka habis. Habis. Yang kedua ialah sering berinteraksi dengan rakan. Kecek dengan rakan, tanya dengan rakan. Tanya pelajar lain. Pelajar satu sekolah Hamzah tu tanya. Dia dekat tenil lah. Tanya lah mana belajar, macam mana nak belajar. Ni kita tidak berinteraksi. Tidak berinteraksi. Tanya rakan tu. Tanya, gawe lah mana? Oh, mari aku jumpa dengan gawe aku. Oh lah. Dia semangat kat aku duk kecek hati. Bukan tak boleh. Tapi kita berinteraksi lah. Hal pelajaran ni kita duk bercakap tentang handphone. Duk bercakap tentang benda-benda yang lain. Bukan yang berkaitan dengan pelajaran. Yang ketiga ialah berani mengambil inisiatif. Ambil inisiatif. Contoh, bina soalan. Kumpul soalan berdasarkan topik. Cari buku. Buat rujukan. Buat latihan. Tanpa diberi oleh cikgu. Ini adalah inisiatif. Jangan duk. Cikgu suruh baru buat. Cikgu kata buat itu, baru buat itu. Cikgu kata buat ini, baru buat ini. Maka inilah yang menjadi masalah. Yang keempat ialah amal kehidupan seimbang. Apa maksud amal kehidupan seimbang? Maknanya biar ada masuk supaya kita lah. Kalau kita makan, perlu makanan seimbang. Perlu makanan yang seimbang. Kalau kita makan. Dah. Maka amal kehidupan seimbang ni, biar ada masa belajar. Biar ada masa handphone. Biar ada masa sukan. Biar seimbang. Ni dah. Belajar kurang. Ngaji dah. Asyik handphone. Asyik WhatsApp. Asyik IG. Video dan sebagainya. Perlu amal kehidupan. Dan satu lagi ialah anggap belajar itu satu kerjaya. Anggap bahawa belajar ini adalah satu kerjaya. Satu kerjaya. Macam orang kerja. Cikgu dah, saya, guru ini sebagai kerjaya. Apa? Kerjaya akan mendapat duit. Akan mendapat habuan. Maka awak ingat belajar ini satu kerjaya. Kerjaya awak tu. Awak kata, cikgu saya belajar kuat pun PT tak boleh. Duit tak boleh. Itu jangka masa pendek. Jangka masa panjang, ini kerjaya kita. Macam orang menulis buku. Kerjaya dia menulis buku. Dia tidak fikir orang beli ke tak buku dia. Dia tidak fikir pun. Begitu juga penulis sajak. Dia tulis sajak. Dia tak fikir orang beli ke sajak dia ataupun orang beli tak buku dia. Yang penting dia tulis. Apabila ditulis, kita kena ingat rezeki ditetapkan oleh Allah Taala. Kalau kita tidak tulis, macam mana kita nak dapat rezeki ya? Maka kita kena ingat, kita buat belajar ini satu kerjaya. Okey, ada apa komen-komen tentang pandangan ini? Dah? Ni benda. Sekarang ni kita belajar, kita tidak ada matlamat. Belajar tidak ada matlamat. Inilah yang menjadi masalah kepada kita. Tidak ada matlamat dalam kita belajar. Okey, buka ekor sikit. Okey, baik. Itu asas. Dan ini sebagai satu motivasi kepada awak. Sebagai satu motivasi kepada awak untuk awak terus berjuang. Okey, baik.